Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, welcome back to my channel. Apa khabar? Harap you all semua sihat-sihat, tenang dan ceria sentiasa. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi guys. Kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang menarik dalam geografi tingkatan 2 yang bertajuk pemanasan global. Tajuk ini adalah penting bagi memupuk kesedaran ataupun awareness kita berkaitan peningkatan suhu yang semakin serius dan ianya boleh dirasai di seluruh dunia. Tapi sebelum tu, mohon subscribe channel cikgu ya. Dan cikgu akan teruskan membuat video-video seterusnya, insya-Allah. Okey, ni adalah tajuk kita hari ini, pemanasan global. Dalam tajuk ini kita akan belajar berkaitan, yang pertama berkaitan dengan definisi, apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global. Seterusnya faktor-faktor pemanasan global, kesan-kesan pemanasan global, dan last sekali adalah langkah-langkah mengatasi pemanasan global. Okey, kita teruskan. Kita akan fokus kepada definisi dulu. Definisi bermaksud, maksud. Okey. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar yang lain. Sentiasa meningkat antara 1 hingga 2 darjah Celsius. Cuba bayangkan. Sekarang ni suhu kita agak-agak lah kan 27 darjah Celsius. Cuba bayangkan setiap tahun meningkat 1 hingga 2 darjah Celsius. So, agak-agak berapakah suhu kita pada 10 tahun akan datang? Kan bahaya tu. Okay. Rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas tertentu di dalam sesuatu ruang yang tertutup meningkat dan menyekat haba daripada terbebas. Okey, itu adalah kesan rumah hijau. Dari sudut bumi kita, di ruang atmosfera kita akibat daripada aktiviti manusia membebaskan banyak gas rumah hijau. Antara gas rumah hijau adalah CO2, iaitu karbon dioksida, CO, karbon monoksida, NO2, nitrogen oksida, N2O, nitrous oksida, CH2, metana dan CFC, klorofluorokarbon, serta bahan-bahan pencemar lain iaitu asap dan debu. Itu adalah yang didefinisikan sebagai pemanasan global. Boleh guys? Okey, kita teruskan. Seterusnya kita akan fokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Okey, umumnya terdapat 2 faktor yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama adalah aktiviti manusia dan yang kedua adalah semula jadi. Okey, kita akan fokus kepada aktiviti manusia terlebih dahulu. Okey, di dalam aktiviti manusia terdapat banyak aktiviti manusia yang menyumbang kepada pemanasan global. Yang pertama adalah aktiviti pertanian. Kenapa? Sebab di dalam aktiviti pertanian, biasanya petani dia akan menggunakan racun serangga bagi mengawal makhluk perosak serta akan menggunakan baja kimia untuk merangsang penghasilan tanaman. Kedua-dua bahan ini akan menyumbang kepada pembebasan gas-gas yang cikgu sebutkan tadi. So bahaya guys. Seterusnya adalah penyahhutanan. Penyahhutanan merujuk kepada perhutanan ataupun pembalakan. Okey, di mana manusia menerangkan sesuatu hutan atau menebang pokok untuk dijadikan sebagai tapak pertanian
tapak pertempatan dan mungkin juga menjadi tapak perindustrian. Kan kesemua ni melibatkan saiz yang besar. So ni akan menyebabkan kurangnya litupan tumbuhan. That's why bumi kita semakin panas. Contohnya kalau korang pergi Cameron kan, pernah pergi Cameron? Sampai ke atas tu rasa-rasa sejuk ke macam mana? Kalau secara jujur lah kan, cikgu dah sampai dah, tapi macam tak berapa sejuk je. Okey, seterusnya adalah asap kenderaan bermotor. Asap membakar bahan api fosil untuk menjalankan pembakaran dan ia akan membebaskan asap. Biasanya asap kenderaan mengandungi karbon monoksida. Okey. So, apabila kenderaan bertambah, semakin banyak bertambah di atas jalan, maka ia akan menyebabkan terlalu banyak gas karbon monoksida yang akan dihasilkan dan terbebas ke atmosfera. Seterusnya adalah perindustrian. Sama kesnya juga, iaitu penggunaan bahan api fosil. Okey, yang seterusnya adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka adalah dijalankan pada kawasan yang terbuka dengan skala yang besar. Maksudnya besarlah dan ini akan membebaskan asap dan jerebu ke udara. Asap dan jerebu merupakan bahan pencemar lain yang menyumbang kepada pemanasan global. Boleh guys? Itu adalah aktiviti manusia. So seterusnya kita akan tengok apakah pula faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Okey, yang pertama adalah letusan gunung berapi. Yes. Apabila berlakunya letusan gunung berapi, ia akan membebaskan asap dan debu yang berskala besar ke udara dan ini akan menyebabkan asap-asap dan debu-debu tadi memerangkap haba. Selain itu ia juga berbahaya kepada manusia lah. Bahaya tau. Okey, seterusnya kebakaran hutan. Okey, kebakaran hutan secara semula jadi. Apabila keadaan atmosfera kita panas, keadaan kita di dunia panas, hutan akan terbakar. Contoh yang terbaru lah kan, yang kita boleh rujuk adalah di Australia. Melibatkan kebakaran hutan pada skala besar. Kesian, banyak haiwan yang mati. Contohnya kangaroo, apalagi koala dan sebagainya lah. Ini akan menyebabkan peningkatan suhu dan pembebasan gas karbon dioksida. Kalau you all tahu, proses pembakaran akan menukarkan oksigen kepada karbon dioksida. Okey, seterusnya adalah berlebihan pancaran matahari. Pancaran matahari yang berlebihan. Ini kita boleh rujuk dengan fenomena perihelion. Perihelion ni adalah satu keadaan di mana kedudukan bumi berdekatan dengan matahari. Bumi kita beredar atau mengelilingi matahari pada orbitnya yang berbentuk elips. Ada satu keadaan di mana kedudukannya dekat dengan matahari dan ini dinamakan fenomena perihelion, iaitu matahari dekat dengan bumi. Ini adalah faktor-faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Boleh guys? Okey, seterusnya kita akan fokus kepada apakah kesan-kesan pemanasan global. Pemanasan global sangat bahaya. Okey. Antara kesan yang pertama adalah berlakunya peningkatan aras laut. Kenapa aras laut meningkat? Ini disebabkan berlakunya pencairan ais di kutub utara dan di kutub selatan. Apabila ais mencair, ini akan meningkatkan aras laut dan seterusnya akan menyebabkan banjir dan berlakunya hakisan di pinggir-pinggir pantai.
Manakala kawasan daratan yang rendah akan tenggelam. Contohnya contoh apa negara yang rendah? Contohnya India, Indonesia. Lagi satu ada kawasan pelancongan yang terkenal, Maldives. Tu pun akan tenggelam suatu hari nanti sekiranya berlakunya peningkatan aras laut dari tahun ke tahun. Seterusnya ia akan menyebabkan kemusnahan kemusnahan harta benda dan mengancam nyawa manusia. Sumber makanan akan terjejas. Sumber makanan akan terjejas. Kemerosotan sumber makanan. Contohnya adalah makanan laut. Apabila berlakunya pemanasan global, secara automatik suhu air laut akan meningkat. Apabila suhu air laut meningkat, ini menyebabkan ikan-ikan akan pergi ke tempat lain ataupun bergerak ataupun berpindah ke tempat yang lebih sejuk, dan ini menyebabkan hasil tangkapan nelayan akan berkurang. Selain itu juga ia akan menyebabkan banjir dan tanah menjadi tandus. Apabila berlakunya pemanasan global, suhu akan jadi panas dan berlakunya kemarau. Apabila berlakunya kemarau, tanah ataupun kawasan pertanian kita akan menjadi tandus. Tanamlah apa-apa pun, tak akan hidup. Seterusnya berlaku gangguan cuaca. Macam sekarang ni lah, cuaca susah untuk diramal sekarang. Lain yang kita ramal, lain yang berlaku. Gangguan cuaca seperti banjir, hujan tidak menentu, jerebu dan kemarau. Selain itu, ia juga menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia, iaitu strok haba dan dehidrasi. Dehidrasi adalah satu keadaan di mana badan kita kehilangan air yang terlalu banyak. Bahaya, berapa lama kita boleh hidup tanpa air, guys? Seterusnya kita akan fokus kepada bagaimanakah langkah-langkah mengatasi. Ni penting, so sila ambil perhatian, guys. Ini adalah cara-cara kita untuk menangani masalah pemanasan global. Setiap orang wajib mengambil peranan. Yang pertama, mengamalkan 3E, bukan 3E. 3R. Sorry guys. Mengamalkan 3R. Apakah itu 3R? Reduce, reuse dan recycle. Reduce maksudnya kita mengurangkan. Contohlah kan, penggunaan kertas. Kan biasa kita guna kertas banyak-banyak. Melalui program reduce, kita boleh kurangkan kertas. Kita gantikan kertas dengan menggunakan email ataupun media sosial yang lain. Contohnya WhatsApp, Telegram, untuk berhubung atau menyampaikan sesuatu maklumat kepada sahabat ataupun kawan-kawan kita yang lain. Itu dah reduce. Kan sekarang ni famous dengan istilah paperless kan. Seterusnya adalah reuse, penggunaan semula. Antara contoh yang cikgu boleh ketengahkan ialah penggunaan beg plastik. Perasan kan, kalau kita pergi shopping, lepas membeli barang, kita akan guna plastik. Jangan guna plastik, guys. Kita gunakan paper bag. Paper bag tu boleh digunakan berkali-kali. Contohnya dekat IKEA, dekat Tesco dan macam-macam lagi lah. Jangan guna plastik, sebab plastik ni dia mengambil masa yang lama untuk dihuraikan. Selain itu, ia juga mengancam kepada hidupan liar yang lain. Seterusnya adalah recycle. Kita kumpulkan, kita asingkan bahan-bahan buangan kita ni mengikut tong-tong yang disediakan. Seterusnya akan dikutip dan diproses untuk menghasilkan benda baru. Itu adalah 3R. Seterusnya adalah menggunakan atau mengaplikasikan tenaga mesra alam. Antaranya adalah hidroelektrik, tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak dan biomas. Yang seterusnya adalah pendidikan alam sekitar. Yes,
Ini adalah untuk melahirkan generasi yang cakna dan mencintai alam sekitar. Contohnya adalah subjek geografi. Selain itu juga setiap tahun kita meraihkan Earth Day ataupun Hari Bumi kan, pada bulan April. Seterusnya adalah kuat kuasa undang-undang, dan last sekali adalah kerjasama antara bangsa. Ni wajib sebab sekiranya hanya satu-satu negara sahaja yang mengambil bahagian, benda ni tak akan berhasil. Sebab tu perlukan kerjasama antara bangsa. Semua negara di dunia patut memainkan peranan dalam menjaga atau menangani masalah pemanasan global. Cikgu harap you all faham guys. Okay. Alhamdulillah, cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Cikgu harap you all faham ya guys. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video seterusnya. Segala komen dan cadangan amat dialu-alukan, boleh tulis di ruang komen. Kepada pelajar yang dikasihi, boleh membuat latihan pengukuhan. Cikgu ada sertakan link di ruang description. Dan cikgu ada juga sertakan geography challenge. Silalah you all buat. Okay guys. Okay, kita jumpa lagi pada video seterusnya. Okay guys. Bye 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 bye.